Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah bertajuk, Dia akan datang dalam awan. Tertulis bahwa Tuhan akan datang dalam awan apabila Dia datang ke bumi ini. Namun, adakah Dia datang dalam awan yang benar? Bukankah awan hanyalah wap air yang memejal apabila membeku? Adakah Tuhan akan datang ke bumi ini dalam cara seperti itu? Apakah maksudnya yang sebenar? Kita semua harus ada pemahaman yang betul tentang hal ini. Mari kita buka buku Lukas, bab 21 dan mempelajari firman Tuhan agar kita mengetahui dan memahami kesalahfahaman orang dengan betul, serta dapat menjedarkan dunia dan membimbing mereka dengan betul. Mari kita lihat firman Tuhan dalam buku Lukas, bab 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Hal ini tertulis dengan jelas dalam Alkitab. Alkitab berkata bahwa Dia akan datang dalam awan. Jadi Dia pasti akan datang dalam awan. Namun, kita harus faham maksud sebenar Yesus dan menerima maksud itu, bukan? Sebelum Yesus memberi ajaran ini kepada murid-murid, ramalan bahwa Dia akan datang dalam awan apabila Dia datang ke bumi ini sudah pun ditulis melalui Nabi Daniel. Mari kita lihat buku Daniel bab 7 ayat 13. Aku terus melihat seorang seperti anak manusia. Sini, seorang seperti anak manusia ialah siapa? Yesus, bukan? Dia datang dengan apa? Dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Dalam buku Lukas bab 21, Yesus berkata, Anak manusia datang dalam awan. Dalam ramalan tentang kedatangannya yang buat kali pertama ke bumi, buku Daniel bab 7 ayat 13 tertulis, Dia datang dengan awan-awan. Jadi, adakah Dia betul-betul datang dengan awan pada kedatangannya yang kali pertama? Adakah ramalan buku Daniel bab 7 ayat 13 hingga 14 tentang kedatangannya yang buat kali pertama? Mari kita pastikan. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, yaitu Tuhan. Dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya Yesus, kekuasaan dan apa? Kemuliaan dan apa? Kerajaan. Apabila kita memperhatikan tiga perkara yang diberikan kepadanya ini, kita dapat pasti bahwa inilah ramalan yang dipenuhi oleh Yesus Kristus pada kedatangannya yang kali pertama. Mari pastikan bahwa Yesus yang datang kali pertama menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan dengan buka buku Matius bab 28 ayat 18, yaitu pasangan ayat buku Daniel bab 7. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala apa? Kuasa di surga dan di bumi. Buku Daniel bab 7 tertulis bahwa anak manusia akan datang dengan awan, lalu menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Sini, apakah yang Yesus terima apabila Dia datang ke bumi buat kali pertama? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Maksudnya, Dia menerima kekuasaan. Seterusnya, mari melihat buku Yohanes bab 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah, apa? Permuliakan di dalam mereka.
Yang seperti anak manusia bermaksud Yesus Kristus. Dia datang dengan awan-awan langit dan menerima kuasa. Sini, apakah lagi diterimanya? Kemuliaan. Dalam buku Daniel bab 7, apakah lagi yang diterimanya atas kekuasaan dan kemuliaan? Kerajaan. Mengenai hal ini, mari kita pastikan melalui buku Lukas bab 22. Mari kita baca ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya. Bagi siapa? Bagiku. Jadi, apakah yang diterima oleh Yesus? Semua kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Bila? Apabila dia datang buat kali pertama. Kita telah memastikan melalui babak dalam buku Matius bab 28, Yohanes bab 17, dan Lukas bab 22 bahawa Yesus menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan apabila dia datang buat kali pertama. Hal ini dalam buku Daniel bab 7 ayat 13 tertulis, Anak manusia datang dengan awan-awan dan menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Namun, Yesus Kristus, yang seperti anak manusia, datang ke bumi ini dan diberikan kekuasaan, kemuliaan, serta kerajaan. Bila? Pada kedatangannya yang kali pertama. Apabila Yesus datang buat kali pertama demi keselamatan manusia, adakah dia datang dengan awan langit yang sebenar? Dia tidak menaiki awan dan tiba-tiba muncul dari suatu tempat. Sebaliknya, seperti yang kita tahu melalui buku Lukas, siapakah yang datang dalam lampin? Yesus datang dalam rupa bayi, maksudnya dia dalam badan. Alkitab menggambarkan kedatangannya ke bumi dalam badan sebagai datang dengan awan. Kalau begitu, mengapakah datang dengan awan meskipun dia datang dalam badan? Apakah tujuan awan? Awan menutupi matahari dan cahayanya. Yang menutupi kemuliaannya. Disebabkan kemah, yaitu badan menutupi kemuliaan Tuhan dan sifat keilahiannya, Alkitab menggambarkan badan seperti awan. Adakah mana-mana buku lain dalam Alkitab merujuk manusia yang badan, dan badan digambarkan sebagai awan? Mari kita pastikan melalui buku Yudas bab 1. Buku Yudas bab 1, mari kita lihat ajaran dalam ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Ketika mengatakan nabi-nabi palsu, mereka digambarkan sebagai awan yang tidak berair. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Melalui ayat ini juga, kita dapat pasti bahawa awan melambangkan manusia yang dalam badan. Mari kita lihat ayat lain dalam buku Amsal bab 25. Kita perlu faham maksud Yesus akan datang dalam awan dengan betul, supaya kita dapat membina iman yang teguh dalam Tuhan yang telah datang ke bumi ini dalam badan. Buku Amsal bab 25 ayat 14. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Buku Amsal juga menggambarkan nabi-nabi palsu, sama ada buku Yudas bab 1 yang memakai badan seperti awan. Amsal bab 25 dan Daniel bab 7, semua mengumpamakan manusia yang memakai badan sebagai awan. Kalau begitu, bagaimanakah anak manusia datang dalam awan dalam buku Lukas bab 21? Tertulis bahawa dia akan datang dalam awan pada kedatangannya yang kali pertama, tapi dia tidak datang dalam awan yang benar. Sebaliknya, dia memakai apa yang diumpamakan sebagai awan, dia memakai badan ke bumi. Begitu juga apabila dia datang buat kali kedua.
Jadi ramalan dalam buku Lukas bab 21 ayat 27, anak manusia akan datang dalam awan, bermaksud bahawa Kristus akan datang ke bumi ini dalam badan manusia, bukan? Mari kita pastikan sekali lagi kehendak Tuhan yang tegas tentang hal ini dengan buka buku Lukas bab 18. Apabila kita berkata, kami percaya Kristus yang datang kali kedua Ansang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem baru, banyak gereja tanya, Kristus diramalkan akan datang dalam awan. Adakah mereka datang dalam awan? Mereka betul-betul bodoh. Mereka pasti datang dalam awan. Namun, imajinasi mereka tentang Kristus datang dalam awan putih yang terapung-apung di langit adalah salah. Apakah yang diumpamakan sebagai awan? Dia memakai badan dan memang datang ke bumi ini. Teruskan dengan buku Lukas bab 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apabila anak manusia datang, dia datang dalam apa? Tertulis bahawa dia akan datang dalam awan. Tetapi Yesus berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam versi BIS, ayat ini adalah, tetapi apabila anak manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Jika dia tidak temu orang yang mempercayainya, bagaimanakah ada orang akan diselamatkan apabila dia datang ke bumi? Orang berkata bahawa Yesus akan datang ke bumi dalam awan sebagai hakim terakhir dan menjatuhkan penghakiman terakhir. Jika begitu, tiada seorang pun di bumi akan diselamatkan. Tertulis bahawa apabila dia datang ke bumi ini, dia tidak akan temu orang yang beriman. Adakah dia mendapati iman di bumi? Ini bermaksud bahawa dia tidak akan jumpa seorang pun yang percaya, bukan? Jadi, apakah yang harus dibuatnya? Sejak dia datang ke bumi ini dalam badan yang diumpamakan sebagai awan, dia akan mengajarkan firman-Nya dan menyedarkan manusia agar mereka dibimbing kembali ke Sion. Selepas itu, dia akan datang pada hari penghakiman terakhir dengan api. Saat itu pasti akan tiba, bukan? Sini, dia berkata bahawa dia tidak akan temu seorang pun yang percaya. Apabila anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika dia menjatuhkan penghakiman apabila tiada orang yang percaya, tiada seorang pun akan diselamatkan. Tiada orang akan diselamatkan. Jadi, apakah yang akan dibuatnya bagi orang yang menantikannya datang buat kali kedua? Maksudnya, dia akan datang ke bumi ini dalam badan, sama seperti kedatangannya yang kali pertama untuk menyelamatkan semua manusia. Dia bukan datang ke bumi ini dalam awan untuk menjatuhkan penghakiman. Sebaliknya, dia datang ke bumi ini dalam badan yang dilambangkan oleh awan untuk mengajar orang yang tiada pemahaman betul tentang kehendak Tuhan. Jadi, buku Ibrani bab 9 berkata apa? Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan. Mari lihat buku Mika bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, maksudnya akhir zaman, betul? Itulah zaman apabila Yesus datang ke bumi ini dalam awan, bukan? Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia, apa? Mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jika dia tidak datang ke bumi ini dalam badan dan mengajar, kita tidak akan dapat membezakan apa-apa dengan betul, bukan? Melalui ramalan buku Mika bab 4, apakah yang akan Tuhan lakukan kepada manusia dengan datang ke bumi ini dalam badan yang diumpamakan sebagai awan? Ramalan berkata bahawa dia akan datang untuk mengajar kita kebenaran yang betul. Ayat 2 sekali lagi, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem.
Masa ramalan ini adalah masa yang sama dalam buku Lukas bab 21. Jadi, bukankah ini ramalan tentang zaman Roh Kudus apabila anak manusia diramalkan untuk datang ke bumi dalam awan? Dia tidak datang dengan tujuan untuk menghakimi. Apakah yang dibuatnya apabila dia datang ke bumi dalam badan yang diumpamakan sebagai awan? Mengajar kebenaran. Hanya apabila kita diajar olehnya, kita dapat membezakan apa yang benar dan salah, kebenaran dan kepalsuan. Jadi, dia bukan datang dalam awan yang benar dari langit, tapi dalam badan yang dilambangkan sebagai awan pada kedatangan yang kali pertama dan kedua. Alkitab menunjukkan hal ini kepada kita dalam perumpamaan, bukan? Gereja-gereja di dunia salah faham dan memutarbelitkan firman Tuhan. Jadi mereka tidak akan menerima Tuhan yang telah datang ke bumi dalam badan. Ini kerana mereka hanya melihat awan di langit. Mereka hanya melihat awan di langit dan berfikir, hanya Dia yang datang dalam awan dari langit ialah Tuhan benar. Dapatkah mereka menerima Dia? Apabila Yesus datang buat kali pertama, banyak orang Yahudi berfikir, Elia naik ke langit dalam angin badai. Jadi dia pasti akan turun ke bumi ini dengan kereta berapi dalam angin badai juga. Elia akan datang dulu dan mempersiapkan jalan itu. Kerana mereka hanya melihat ke langit dan fikir seperti ini, mereka menolak Elia dan siapa? Bukankah ini sebabnya mereka juga menolak Yesus yang datang dalam badan yang diumpamakan sebagai awan? Gereja-gereja hari ini tidak menyedari Bapa dan Ibu Syurgawi yang sudah datang ke bumi dalam badan yang diumpamakan sebagai awan disebabkan tafsiran yang salah tentang buku Lukas bab 21. Jadi, mereka menolak mereka walaupun mereka sudah datang ke Sion, membuka jalan kehidupan kekal dan keselamatan bagi kita melalui kebenaran perjanjian baru. Namun, betapa diberkatinya kita kerana dibenarkan untuk mengenal mereka. Tertulis, berbahagialah matamu kerana melihat dan telingamu kerana mendengar. Kalian semua, Anda dapat faham dan membeza, bukan? Awan yang dia datang bukan awan yang merupakan kumpulan wap air beku yang terapung di udara. Kita dapat faham semudahnya bahawa awan bermaksud daging yang menutupi sifat ilahi kemuliaan Tuhan, bukan? Mari kita lihat ajaran dalam buku Yohanes bab 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Apabila Tuhan datang kali pertama, Dia datang ke bumi dan membimbing domba-domba ke kandang kebenaran. Namun, Dia berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan kandang ini. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan siapa? Satu gembala. Apabila Tuhan datang ke bumi ini buat kali pertama, Dia membuat kandang kebenaran. Namun, ada domba-domba lain yang perlu diselamatkan belum di kandang itu. Jadi Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ini ialah petunjuk penting yang menunjukkan bahawa Dia harus pakai kemah badan sekali lagi. Mengenai kedatangannya yang buat kali kedua ke bumi ini dalam badan, buku Lukas bab 21 tertulis, Dia akan datang dalam awan. Menurut kesaksian semua nabi dan penulis buku-buku Injil di seluruh Alkitab, apakah maksud awan? Maksudnya, datang sebagai manusia dalam badan. Kalau begitu, ramalan anak manusia akan datang dalam awan bermaksud bahawa Yesus Kristus, dalam erti kata lain, roh dan pengantin perempuan akan datang ke bumi ini dalam badan demi keselamatan kita. Jadi Alkitab menyatakan Yesus akan datang dalam awan. Namun, kini orang hanya melihat awan di langit sama seperti masa kedatangannya yang kali pertama. Mereka berfikir, Elia naik ke langit dengan kereta berapi. Jadi Mesias
tidak akan datang kalau Elia tidak turun terlebih dahulu dalam kereta berapi. Elia harus datang terlebih dahulu dan menyediakan jalan bagi Mesias, jalan bagi Tuhan. Jadi mereka hanya melihat ke langit dan berfikir, bilakah dia akan turun dengan kereta berapi? Ketika itu, Elia sudah dibesarkan dan berseru di padang gurun, "Bertobatlah, sebab kerajaan syurga sudah dekat." Bukan? Dia bersaksi tentang Yesus, "Lihatlah, anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia." Bukan? Apabila mereka sedang melihat awan di langit dan berfikir bahawa awan itu bermaksud awan yang sebenar, Tuhan sudah pun datang ke bumi dalam badan dan memenuhi semua ramalan. Awan itu bukanlah awan yang benar. Tuhan mengumpamakan badan sebagai awan, kerana badan menutupi cahaya kemuliaan Tuhan yang gemilang. Dalam buku Mika bab 4 juga, ia akan mengajar kita jalan-jalannya pada akhir zaman. Dia sudah datang ke bumi ini, dibaptis, mengambil jalan ramalan selama 37 tahun menurut ramalan Daud, dan memanggil kita anak-anak ke Sion satu persatu sebelum naik ke syurga, bukan? Sebab itulah Alkitab meramalkan kedatangannya sebagai datang dalam awan. Disebabkan tiada pemahaman, kesedaran, dan kurang pemahaman terhadap Alkitab, orang Yahudi hanya melihat awan di langit, meskipun Mesias sudah datang buat kali pertama dan berseru kepada mereka, "Bertaubatlah." Hari ini pun sama. Mesias sudah pun datang ke bumi ini, mengadakan perjamuan keselamatan dan berkata, "Marilah kepada semua manusia." Namun, mereka masih memandang kosong ke langit. Apakah akibat orang yang memperhatikan angin? Mereka tidak akan menuai. Mereka tidak dapat mencapai kehendak dan matlamat. Hari ini, Tuhan Elohim membenarkan kita ajaran kebenaran yang penuh rahmat dan mutlak ini, serta biar kita mengetahui kehendak Bapa dan Ibu. Kesyukuran, kemuliaan, dan pujian kekal kepada Kristus Ansang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru. Dengan ini, saya tamatkan khutbah hari ini. Dia akan datang dalam awan. Sekian, terima kasih.